an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, dia mengetahui apa yang wajib pada hak maulana jalla wa azza, yakni hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala dia mesti tahu. Ya, dia mesti tahu, mesti mengetahui apa yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tahu benda tu, kerana itu adalah satu kewajipan bagi dia sebagai seorang yang mukallaf di sisi syarak. Ya, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil pada Allah SWT. Apa yang wajib ada pada Allah, apa yang mustahil ada pada Allah. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus ada pada Allah. Ini dikatakan sifat tadi. Apa yang ada pada Allah tu sifat Allah. Apa yang mustahil ada pada Allah tu mustahil ada pada Allah. Apa yang harus ada pada Allah tu harus ada pada Allah. Sifat yang harus ada pada Allah, apa dia? Macam kita lah manusia kan, apa yang wajib ada pada manusia? Manusia ni wajib ada mata kedua, ada telinga, ada bibir, ada mulut, ada tangan, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Itu sifat yang wajib ada pada manusia. Yang mustahil ada pada manusia, ada sisik, ada ekor, kan? Apa dia lagi? Ada taring, kaki empat, kan? Ada bulu. So dia seluruh tubuh macam beruang dan sebagainya. Itu mustahil ada pada manusia. Harus ada pada manusia ialah sifat yang juga harus ada pada haiwan-haiwan lain. Dia makan, dia minum, dia berkahwin, sihat, sakit, hidup, mati. Ini harus ada pada manusia. Kan? Itu jadi pada Allah SWT, ini manusia yang kita diciptakan Allah SWT. Maka Allah pada Allah SWT yang Maha Pencipta itu pun ada sifat-sifat dia. Yang wajib ada padanya, yang mustahil ada padanya, yang harus ada padanya. Maka itu dihuraikan oleh ulama-ulama ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan begitu juga wajib ke atasnya mengetahui seumpamanya itu. Apa seumpamanya itu tu yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Pada siapa? Fi haqqi rusuli, pada hak setiap rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat yang wajib pada rasul, sifat yang mustahil pada rasul, dan sifat yang harus pada rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu yang dikarang oleh penyusun kitab ini. Gitu. Maka kita lihat apa dia keterangan yang ingin disampaikan daripada tulisan Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala ini tadi. Keterangannya ialah terdapat beberapa istilah yang dalam kenyataan di atas yang perlu dijelaskan. Antaranya adalah perkataan mukallaf, wajib syarak, dan perkataan seumpama mithla dhalik. Perkataan mukallaf adalah merujuk kepada individu yang baligh, berakal, sejahtera panca indera dan sampai dakwah kepadanya. Jadi ini mukallaf, pengertian mukallaf. Pertama sekali dia baligh, aqil, baligh. Seorang kanak-kanak tak boleh dikatakan seorang mukallaf kerana dia belum sampai umur. Adakah seorang bayi berusia 6 bulan itu dikira seorang mukallaf? Tidak. Adakah seorang kanak-kanak berusia 6 tahun itu dikira seorang mukallaf? Tidak. Adakah seorang kanak-kanak berusia 10 tahun itu dikira seorang mukallaf? Tidak. Selagi dia belum akil baligh, sebelum sampai umur, maka tidak dikira sebagai seorang mukallaf. Berakal, kalau orang gila tak dikatakan mukallaf. Apa makna mukallaf? Seorang yang boleh diletakkan taklif syarak atas dirinya. Seorang yang boleh diletakkan tanggungjawab syarak ke atas dirinya. Makna boleh wajib atas dia melaksanakan semua tuntutan syarak yang terkandung dalam hukum yang 7 atau yang 8. Wajibnya, sunatnya, harusnya, makruhnya, haramnya, sahnya, batalnya, halalnya.
Jadi bila seseorang itu dikira mukallaf, maka wajib ke atasnya, ya, sunat ke atasnya, harus ke atasnya, makruh ke atasnya, haram ke atasnya, halal ke atasnya, sah ke atasnya, batal ke atasnya, segala perkara-perkara berkaitan syarak. Wajib atas sembahyang fardu 5 waktu. Wajib ke atasnya mengerjakan puasa bulan Ramadan. Wajib ke atasnya mengeluarkan zakat. Wajib ke atasnya menunaikan haji sekiranya ada kemampuan. Macam sekarang, adakah umat Islam wajib mengerjakan haji? Tidak, kerana tidak ada istita'ah. Walaupun dia duit berbilion-bilion pun, dia tak boleh nak pergi mengerjakan haji. Kerana apa? Kerana kerajaan Saudi tak membenarkan, belum membenarkan jemaah haji luar negara mengerjakan haji di tanah suci. Belum ada lagi kebenaran. Takdirnya kalau kebenaran itu tidak diberi pada tahun ini, maka tak boleh sesiapa pun daripada luar negara Saudi, hatta dari negara Saudi sendiri pun mengerjakan ibadah haji, maka tidak wajib di situ. Kan? Haram melakukan, haram minum arak, haram makan riba, haram berzina, haram makan rasuah, haram menzalimi sesama manusia, sesama haiwan, sesama isi makhluk, sesama alam sekitar. Apa lagi? Jadi semua perkara-perkara berkaitan syarak, hukum berkaitan syarak ni, ya, wajib dilaksanakan oleh seseorang yang dikira mukallaf. Itu maksud dia, ya. Yang mana kalau dah gila, macam mana nak dikatakan seorang itu mukallaf? Dia gila, kan? Tidak ada akal dalam diri dia. Dia tak boleh kenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wangi, mana yang busuk. Dia tak boleh kenal, kan? Maka orang yang tidak ada akal tidak boleh dikira sebagai seorang mukallaf. Sejata panca indera, maksud saya panca indera ini seorang yang tidak cacat panca inderanya 2 ke atas. Kalau 1 tak pergi, kalau dia buta, masih lagi ada taklif syarak ke atasnya, kerana dia masih boleh mendengar. Kalau dia pekak, dia masih boleh melihat. Kalau dia bisu, dia masih boleh melihat dan mendengar. Maka berkomunikasinya menggunakan bahasa isyarat. Maka tetap juga wajib ke atas dia segala taklif syarak, maka dikira juga mukallaf. Tapi kalau 2 panca indera tak ada, dah bisu, buta pula, maka tidak dikira mukallaf. Itu pada pandangan para ulama fiqh, wallahu alam. Dan sampai dakwah kepadanya. Sampai dakwah kepadanya maknanya Islam tu sampai pada dia. Dalam konteks kita sekarang, di dunia kita sekarang ni, hampir 100% manusia di atas muka bumi ni mengetahui adanya agama Islam. Kan? Kalau tidak, takkanlah ada orang-orang bukan Islam yang mengenal agama Islam hanya melalui internet. Melalui internet je. Belajar sembahyang pun melalui internet je. Belajar agama melalui internet je. Sebab negara mereka tak ada pun orang Islam, kelompok orang Islam, ataupun kelompok Islam itu jauh dari mereka, tapi hati mereka terbuka untuk mengenal agama Islam. Akhir sekali mereka memeluk agama Islam. Boleh sembahyang, boleh mengerjakan solat pun, tetapi ada perkara-perkara yang berkaitan dengan solat dan Al-Quran, kita tak boleh belajar daripada internet. Kena berguru. Membaca Al-Quran perlu berguru, kena cari guru untuk membaca, belajar baca Al-Quran. Tak boleh belajar melalui internet. Bacaan-bacaan dalam sembahyang pun macam tu lah. Tidak boleh kita hanya baca apa yang kita tahu. Bagi mu'allaf dibolehkan, dibolehkan mu'allaf ini menggantikan surah Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang dengan apa yang mereka tahu. Kalau mereka tahu batas saja ayun ni lah, Lik batas jim kha kha dal zal rozai, itu yang dia tahu, bacalah itu. Tetapi tidak boleh setakat itu. Wajib ke atas mereka belajar membaca Al-Quran sehingga boleh sekurang-kurangnya membaca
surah Al-Fatihah. Ya.